Assalamualaikum semua. Bertemu kembali kita bagi subjek Fiqh Taharah. Sebelum ni cikgu ajak kamu subjek BDQ. Hari ni cikgu akan ajar kamu subjek Fiqh Taharah. Buku yang diperlukan untuk subjek ini iaitu buku Fiqh Taharah. Buku kuning ni lah. Dalam buku ni ada nota dan ada latihan. Jadi kita hanya akan gunakan buku ni sahaja. Cikgu nak kamu balut dan tulis nama. Seterusnya kita tengok silibus Fiqh Taharah tahun 2. Kesemuanya ada 15 bab. Kamu boleh tengok dekat situ, semuanya berkaitan tentang wuduk. Jadi untuk tahun 2 ni kamu akan belajar tentang wuduk. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid mesti dapat menyatakan 3 hikmah berwuduk dan murid dapat menyenaraikan 3 kelebihan berwuduk. Hari ini cikgu akan ajar kamu bab 1, hikmah dan kelebihan berwuduk. Kamu dah tahu ke apa tu hikmah, apa tu kelebihan sekiranya kita berwuduk? Sebelum kita tengok hikmah dan kelebihan, kita tengok maksud wuduk dulu. Maksud wuduk dari segi bahasa dan syarak. Dari segi bahasa, wuduk ialah menggunakan air untuk kegunaan pada anggota-anggota tertentu. Kamu kena faham dari segi bahasa iaitu menggunakan air. Dari segi syarak, membasuh beberapa anggota badan yang tertentu dimulai dengan minyak. Beza di dekat sini, dari segi bahasa ialah menggunakan air, manakala dari segi syarak ialah membasuh beberapa anggota badan. Seterusnya kita tengok kelebihan berwuduk. Ada 3 kelebihan berwuduk, iaitu yang pertama, mendidik jiwa sentiasa beradab dan bersopan untuk menyembah Allah. Yang kedua, menjauhi gangguan syaitan. Yang ketiga, bermanfaat untuk kesihatan diri. Jadi ada 3 kelebihan berwuduk yang perlu kamu tahu. Seterusnya kita tengok hikmah berwuduk. Hikmah ada 4. Hikmah yang pertama, dapat membersihkan anggota yang terdedah kepada kotoran. Yang kedua, memberi kesegaran anggota dan jiwa untuk beribadat, menghapus dosa-dosa kecil. Dan yang keempat, mendapat pahala dan jalan menuju syurga. Ini hikmah berwuduk. 4 ya, kena ingat. Okey, cikgu nak kamu buat aktiviti dalam buku latihan pada muka surat 3 dan 4, iaitu aktiviti 1 dan 2. Okey, kita tengok video cikgu. Assalamualaikum semua. Tadi kamu dah belajar tentang maksud wuduk, kelebihan wuduk dan hikmah berwuduk. Okey, sekarang kita nak buat aktiviti dalam buku teks kamu pada muka surat 3 dan 4. Okey, kamu boleh buka sekarang. Kita akan buat latihan dulu pada muka surat 3 dan kamu perlu rujuk nota pada muka surat 1. Kita akan masuk kepada buat latihan mengenai makna wuduk, iaitu dari segi bahasa dan juga dari segi syarak. Okey, kita ulang kaji sikit. Dari segi bahasa iaitu wuduk bermaksud menggunakan air untuk kegunaan pada anggota-anggota tertentu. Manakala dari segi syarak ialah membasuh beberapa anggota badan yang tertentu dengan menggunakan air yang dimulai dengan niat. Okay, cikgu harap kamu faham. Tadi cikgu dah terangkan. Okay, sekarang kita tengok aktiviti 1. Untuk aktiviti 1 ni, kamu perlu isi tempat kosong. Isi tempat kosong dengan perkataan yang lengkap lah. Okay. Contoh nombor 1, wuduk dari segi bahasa ialah, kamu boleh rujuk. Ialah apa? Ialah menggunakan. Jadi dekat tempat kosong di atas ialah wuduk dari segi bahasa ialah menggunakan. Ialah menggunakan air untuk kegunaan pada, boleh rujuk nota untuk kegunaan pada anggota-anggota tertentu. Untuk kegunaan pada tertentu dah ada dekat sini. Jadi kamu hanya masukkan anggota-anggota. Okey.
Jadi dah lengkap dah ayat tu. Wuduk dari segi bahasa ialah menggunakan air untuk kegunaan pada anggota-anggota tertentu. Seterusnya, kita tengok nombor 2 iaitu wuduk dari segi syarak. Kita tengok nota. Dari segi syarak, wuduk ialah membasuh beberapa anggota badan yang tertentu dengan menggunakan air yang dimulai dengan niat. Okey, jadi kita isi tempat kosong di sini. Wuduk dari segi bahasa, dari segi syarak pula ialah apa? Membasuh. Jadi kataannya ialah membasuh. Membasuh beberapa, boleh rujuk balik, membasuh beberapa anggota badan. Basuh beberapa anggota badan. Basuh beberapa anggota badan tertentu dengan menggunakan air yang dimulai dengan niat. Nampak kan macam mana nak isi tempat kosong ni? Kamu tak perlulah letak kad macam cikgu. Kamu perlu isi perkataan sahaja di tempat kosong. Okey, kamu boleh lengkapkan aktiviti 1 pada muka surat 3 bagi soalan nombor 3 dan 4. Cikgu harap kamu faham. Bagi yang belum sempat tadi, ni jawapan yang kita bincang untuk soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Seterusnya, untuk Baiklah, kita akan sambung kepada aktiviti 2 pada muka surat 4. Untuk aktiviti 2 ni, kamu kena lengkapkan carta berdasarkan hikmah wuduk dan juga kelebihan wuduk. Okay, kamu boleh rujuk buku pada muka surat 2 bahagian nota hikmah wuduk dan juga kelebihan wuduk. Kamu boleh ambil balik kat sini untuk lengkapkan carta tadi. Okey, kita tengok. Hikmah berwuduk yang pertama. Untuk tempat kosong yang pertama ni, hikmah berwuduk, kamu boleh rujuk nota. Yang atas ni, kat sini ada 4 hikmah berwuduk. Jadi kamu boleh ambil mana-mana saja 3 untuk isi tempat kosong. Kita tengok hikmah berwuduk yang pertama iaitu membersihkan anggota yang terdedah kepada kotoran. Jadi kamu boleh tulis dekat tempat kosong yang atas tu, paling atas sekali, hikmah berwuduk iaitu membersihkan anggota yang terdedah kepada kotoran. Isi tempat kosong tu macam tu. Okay, seterusnya kita tengok kepada kelebihan wuduk. Okay, kelebihan wuduk, okay, kamu boleh ambil yang mana-mana saja, 3 lah. Okay, jadi kat sini ada 3, ambil semua ni. Okay, kelebihan berwuduk iaitu menjauhi gangguan syaitan. Kelebihan berwuduk iaitu menjauhi gangguan syaitan. Seterusnya sama saja macam tadi. Hikmah berwuduk yang seterusnya iaitu cikgu ambil menghapuskan dosa-dosa kecil. Lihat kat sini. Menghapuskan dosa-dosa kecil. Menghapuskan dosa-dosa kecil. Seterusnya untuk kelebihan wuduk pula, cikgu ambil bermanfaat untuk kesihatan. Ya, macam tu. Jadi ada lagi 1, 2 lagi tempat kosong. Jadi cikgu nak kamu lengkapkan carta hikmah wuduk dan juga kelebihan wuduk ni. Okey, kamu siapkan aktiviti ni pada muka surat 4. Terima kasih. Ini jawapan bagi aktiviti 2 muka surat 4 yang kita bincang tadi. Ada lagi 2 tempat kosong, kamu cuba buat ya.
Jadi sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada cikgu hari ini. Cikgu nak kamu lengkapkan aktiviti dalam buku pada muka surat 3 dan 4. Terima kasih.